Assalamualaikum guys, selamat malam. Jumpa lagi dalam live My Sufri Channel malam tu. So malam tu seperti yang kami janjikan, seperti yang grafik video yang kami dah post sebelum tu, kita akan bersama dengan coach atau jurulatih Muhammad Hakimi Man, jurulatih Miri FA bawah 20 tahun. Kita mula live hari tu malam tu di Valley Cafe, coffee shop, sponsor oleh sedianya dengan makanan-makanan dan minuman yang ada di depan kita tu. Thank you dengan staff Valley Cafe. So kita pun boleh try makan-makan di situ. Jangan tutup pukul 9 malam lah. Pagi ada breakfast apa semua. So malam tu kita ada high peng, senior pun signature. So kita nak bersama dengan coach Hakimi. Kita jemput coach Hakimi dalam tu dulu. Duduk di sebelah kita. Jom sambil-sambil kita boleh share-share, and then korang boleh lontarkan juga komen-komen ataupun soalan-soalan kepada coach lah. Apa khabar? Assalamualaikum coach. Waalaikumsalam. Okay. So Muhammad Azhari is watching. Okay, thank you. Coach, lama nunggu kan? Harinya hari tu dah tiba untuk kita discuss tu kan. Kita nak bincang pasal bola apa semua. Assalamualaikum. Wow, mantap lah. Apa makan terbaik awak ni? Mesti sedap kan? Dekat Valley Cafe. Coach, okay. Untuk pengenalan kita, sesi warming up lah mana kan. Dalam bola pun ada warming up kan. So kita pun sembang-sembang tu pun ada warm upnya. Mungkin coach boleh perkenalkan coach Hakimi tu kan. Macam ni boleh masuk ke arena bola sepak. Sebelum tu jadi apa kan? Sebelum bola sepak. Terima kasih saudara Sufri kerana menjemput saya. Nampaknya cakap betul lah kata orang, bola sepak tu milik masyarakat. Yes, betul. Jadi saya tak sangka juga My Sufri ni saya ingat terkenal dengan apa nama tu? Makan-makan kan. Review kan. Liputan bola sepak kita tukar beralih arah sikit lah. Terima kasih banyak lah. Okey. Saya sebenarnya adalah seorang guru lah, seorang guru di College Vocational. Sebelum ni saya mengajar di Miri, kemudian melanjutkan belajar di UTM dan posting seterusnya di Bintulu selama 8 tahun. Dan seterusnya 2014 kembali ke Miri lah sehingga sekarang. 2014 lah. 2000 daripada 2005 sehingga 2013 saya berada di College Vocational Bintulu. And then 2013 hingga sekarang lah. Tapi tahun ni saya belum lagi lah. tahun ini saya betul tak bekerja lah. Tak bekerja sebagai guru lah. Sebagai jurulatih dan tapi coach Hakimi sanggup korbankan kerja tetap sebagai guru untuk terjun ke bidang bola sepak ke jurulatihan. Sebab apa coach? Sebab apa? Satu, saya fikir kan ilmu yang dimanfaat lah. Sebab saya fikir kadang-kadang kita nak berjihad tu, kita harta tak ada. Tak sebanyak mana orang cakap kan. Betul. Tapi insya-Allah kita boleh berjihad dengan ilmu. Saya rasa salah satu cabangnya, salah satu bola sepak lah. Bola sepak. Saya cuba membantu sebaik mungkin. Kerana saya tengok kebanyakan pemain bola sepak kita ni kadang-kadang dia orang dikurniakan kelebihan kepada bakat kan, tak berapa pandai belajar kan. So kita cuba bentuklah mereka ni untuk menjadi insan yang ada skill yang lain lah kan. Itu memang ada skill tersendiri. Kena melalui proses lah tu. Okey coach, selepas berhenti jadi guru, selepas kesini tak pergi? Ke mana arah tuju lepas berhenti jadi guru ya? Mula-mulanya. Setakat ni sebenarnya semuanya berkisar kepada perancangan lah. Kalau ikut perancangan saya nak berhenti jadi cikgu umur lebih kurang dalam 45 lah ke atas saya nak berhenti. Sebab tu sepanjang bermula jadi guru, semasa berumur 21 tahun sehingga umur 45 tahun ni kita dah buat perancangan khusus lah. Saya fikir saya nak menikmati kehidupan lah untuk fasa akhir kehidupan saya ni. Dengan berkebun dan melakukan perkara yang saya suka ni. Ni bola sepak adalah satu perkara yang saya suka lah. Memang dalam jiwa cikgu, coach lah sebenarnya kan. Jiwa coach lah kan. Sebab kita nak cerita pasal pengenalan tu sebenarnya. Coach Hakimi sebelumnya berjaya di jurulatih Mbak Miri bawah 20 tahun, juara bawah 20 tahun di Kuching bawah tu. Sebabnya bukan player. Nya seorang guru. And then nya pernah bermain dengan mana-mana sukan ataupun pernah main bola lah. Ya biasa tu, cuma bukan berjaya sebagai player. Nya asalnya guru, betul lah? Okey, kita baca komen je coach Khairul Kazwa, assalam semua, all the best guys. Coach Giant tu Emery Balan. Coach Giant yang madah. Ana Id, Assalamualaikum Sufri, nice meeting you semalam.
Thank you mau tag picture sama kami. Oh, sama-sama. Okey, Lee, Assalamualaikum, sihat dan baik semua. Tuan boleh lontarkan soalan je dekat komen-komen ya. Tanya apa je dengan coach macam ni nak ada anak yang berkebolehan tapi setahu sini nak arah tujunya. Kan. Okey coach, soalan seterusnya kita rehat 2 tahun kami dengar. 2019 ke tahun 2020. And then kena mula comeback dan pilih tim Miri FA. Okey. Sebenarnya Sufri, saya bercimpung, saya serius dalam jurulatih lah. Selepas saya balik daripada UTM lah. Oh, UTM Ketika tu umur saya lebih kurang dalam 28 tahun dan saya fikir masih minat dengan bola. Ke mana hala tuju saya? Saya nak sebagai pemain, saya rasa tu dah senja dah lah. Istilah senja kan. Dah berumur lah kan? Dah berumur. Jadi sebelum tu saya dah juga mencuba sebagai pengadil tapi tak sesuai dengan jiwa saya lah. Saya fikir dalam bola sepak ni saya cuba dalam bidang kejurulatihan, nampak itu yang serasi dengan saya lah. Yang nampak ke hadapan dia lah kan. Joey Kendau, coach macam mana? Lee, jalan-jalan cari makan besar, belum cuba, belum tahu, sudah cuba baru tahu, lagi best of the best. Amri Ali pun anggap kita pun live daripada office tu macam mana? Makan, jaga kesihatan, bukan jimat. Ya, Sarawakian dari Pakai. Thank you. Okey. Coach, kami Nangga kita pun biodata tu kan. Sebenarnya coach Hakimi tu kan, dia ada ijazah sarjana muda guys. Engineering kan. Dia daripada UTM Skudai Johor Skudai Johor. And then diploma perguruan. Tapi yang kami dengar baru-baru tu coach belum tu ada lesen B sahaja. Kan? And then kini tu dah ada lesen A. Sepatutnya ataupun lesen A tu sebenarnya kita sebagai jurulatih dah ada lesen besar lah. Maksudnya kalau kita anak yang di rumah, family, kita ada lesen besar untuk keluar malam contohnya lah. Tapi macam coach lesen A tu dah boleh. Liga Super pun tim punya boleh coaching dah. Betul sih, coach? Pembantu je lah. Pembantu lah. Tu kena ada Pro A lah. Okay. Lesen A bila dapat coach? Saya dapat pada tahun 2000, tahun lepas lah, 2020 kan. Oh, 2020 2020. Diambil kursus di FAM masa tu kan. Itulah saya cakap, saya 2 tahun berehat. Sebenarnya ada sedikit terkilan, kecewa sikit dengan bola sepak. Sebab apa coach? Sebab apa coach? Entahlah, suka nak diungkapkan. Saya ingat nak melupakan bola sepak lah sebenarnya. Yang 2 tahun tadi? Dalam 2 tahun tu memang nak lupakan. Tapi itulah cakap, kadang-kadang Tuhan nak bagi sesuatu yang baik dengan kita, Dia akan ambil sedikit saja daripada kita tu. Dalam berehat dalam tempoh setahun tu, saya ke kebun kan, buat sedikit kerja-kerja electrical kan. Jadi jiwa tu memang sentiasa ambil tahu pasal bola tu, dan ada seorang individu lah yang banyak berhubung dengan saya dalam saya dah 2 tahun menyenyapkan diri, iaitu satu Encik Nazri lah. Encik Nazri. Dia walaupun presiden Miri. Masa tu dia belum presiden. Masa tu belum presiden. Encik Nazri Datuk Ahmad Lai. Okey. Saya masa tu tetang budi dengan dia lah, sebab dia ambil tahu lah. Sebab masa tu you dalam bola sepak, you macam bila you di puncak, ramai kawan, ramai di sekeliling. Bila you jatuh kan, orang cakap jatuh, di situ you nampak siapa kawan, siapa ni kan. Jadi masa tu dia tu sebagai kawan baik lah. Dia tak cerita pasal bola, dia sentiasa tanya macam mana. So apabila dia menjadi presiden bola sepak Miri. So dia startnya nunggah ataupun dia panggil coach? Saya jadi serba salah. Serba salah. Sebab? Serba salah. Sebab orang cakap bola sepak ni, kawan ni lain loh. Bola sepak ni lain jurulatih. Tapi bila dia jadi presiden bola sepak Miri, dan dia pun dalam tahun kedua, tahun ketiga lah saya rasa, dia belum mengecap nikmat kejuaraan lah. Belum. Sebagai presiden, itulah dia orang punya inilah pencapaian yang dia nak kan. Sebelum ni pun saya rasa dalam presiden yang lama, Tuan Saif kan, saya pun berterima kasih juga dengan dia lah, Encik Muhammad Saif bin Jubaidi kan. Kerana saya berpindah di Miri pada tahun 2013, dia terus melamar saya untuk menjadi jurulatih Miri lah kan, memberi ruang. Saya berterima kasih banyak lah. Itu saya cakap terlalu berhutang budi dengan Miri FA, sebab di situlah bermulanya kejayaan saya sebagai jurulatih. Sebagai jurulatih. Jadi masa tu Persatuan Sepak Miri baru dihidupkan semula selepas 2009. Dia orang tengah set up, tapi dia orang belum dapat apa-apa kejuaraan lagi. So dia kena ada permulaan untuk memulakan planning. So bila dia melamar saya, Encik Saif bin Jubaidi, masa tu saya minta dia projek saya 3 tahun. Saya tak boleh buat dalam 1 tahun. So dia percaya dengan saya. Itu yang saya terhutang budi sangat dengan Miri FA. 2014 saya mula bawa tim, kita kalah di peringkat separuh akhir Isuzu Cup. Kita kalah separuh akhir kepada Limbang masa tu.
Saya masih ingat lagi jaringan minit akhir, masa tambahan daripada Alif Hassan. Dan sekarang bermain di Kuching. Free kick dia tu memang berbisa betul masa tu kan. Kita kan tahun keduanya masih lagi kita bermain dalam under 19 Piala Belia peringkat negeri Sarawak kan. Kita pun kalah kepada Betong masa tu dan Betong juga finalis. Kalah 1-0 kan? Kalah 1-0. Tapi Miri FA masa tu dia orang masih percaya dengan saya sebab saya cakap give me 3 years. Sebab nak memulakan revolusi pun ada perancangan. Betul. Dan saya minta dia 3 tahun. Dan tahun ketiga tu di Bintulu itu orang cakap masa tu dibintangi oleh Filimon, bintang baru kan. Filimon itu salah satu kapten saya lah. Kapten jadi masa tu kita dah itulah seperti ramalan yang kita rancang kan, bukan kebetulan tapi itu adalah kita usahakan rancang bersama, susunannya jalannya tersusun kan. Lepas tu kita juara lah pada tahun tersebut. 2016 kita juara Piala Belia, 2017 kita dah masuk Liga Rakyat, 2018 kita dah start juara Piala Sarawak. Di situ permulaannya. Lambakan pemain muda Miri pergi ke state team. Yang dikumpul mula-mula walaupun kalah ya, still keep on going on lah kan. Okey coach, kita baca komen tu. Atoy Muni, Assalamualaikum, selamat malam Min. Arzmi Mahmud, Assalamualaikum Sufri, Cikgu Kimi. Salam nganya Jimmy Takro padahnya. Kenal lah Jimmy Takro Dan Shay dan Mak Keramat, thank you. Steady Coach Kimi daripada James Winnie Anthony. Nang steady Coach Tok. Okey Amri tu mana? Remember you lose only when you stop trying. Mungkin word Tok, kita kenal Amri sama dalam persatuan juga. Mungkin word Tok ada di beri ataupun motivation untuk player waktu game di Kuching ya kan, bawah 20 ya. Ya, game sebenarnya Safi masa di Kuching tu saya langsung tak ada debaran lah. Sebab apa objektif kita dah lain lah. Objektif saya adalah saya nak lahirkan pemain yang berkualiti, dia perform pada masa itu. Kalau yang paling penting dia orang pemain daripada Miri mendapat perhatian daripada pasukan daripada Liga Malaysia ataupun pasukan yang bermain dalam Liga M3. Itu yang wajib bagi saya untuk highlight dia. Macam ni lah, ibarat macam apalah guna saya champion kan, tapi langsung seorang budak saya tak menarik perhatian orang lain. Betul. Jadi saya tak ada rasa tertekan sebab saya yakin dengan pasukan saya. Sebab tu saya kata, bila di Kuching tu kita buat benda flow kita cantik lah. Flow kita cantik kat situ. So tu untuk makluman kita orang semua juga yang nanggal live tu, sebenarnya anak didik coach tu, Coach Hakimi dah ada yang main dekat Liga Super dah. Kan Liga Super. Contoh coach, kita nak nanggar Gabriel Nistelrooy kini bersama JDT 2 dah sambung kontrak baru. And then kita and then Filimon dulu yang main PJ City. Kita tengah tunggu ada tim baru nak offer. Dia semua daripada coach lah. Afonso semua attacking midfielder. Macam Gabriel Nistelrooy yang main apa coach? Gabriel Nistelrooy itu di peringkat sekolah dia sebenarnya adalah sebagai pemain pertahanan. Tapi sebab saya menjangkakan Gabriel Nistelrooy dia kalau bermain di peringkat kanak-kanak MSSM ni tak ada striker yang bagus untuk menguji dia. Jadi apa yang saya buat pada waktu itu adalah saya memindahkan posisi dia daripada pertahanan tengah pergi kepada striker. Kenapa saya berfikir macam tu Sufri? Sebab saya fikir football with brand. Sebagai pemain yang baik, kalau dia nak perform dalam sebagai back tengah tu, dia adalah kena pandai reading game, orang yang tenang. Saya perlu doktrinkan kepala otak dia dengan kepala otak striker supaya sebab tu peringkat permulaan dulu saya bagi dia striker, saya ajar dia move and then apa tindakan striker, pemikiran striker, dan saya fikir dalam satu masa apabila dia sudah matang, pindahkan semula dia sebagai pertahanan tengah dan pengalaman sebagai striker tu membantu dia. Jadi dia saya rasa di JDT pula dia pergi trial sebagai striker. So mungkin JDT tengok kelebihan dia pada fizikal dia yang tinggi kan. Cuma saya tengok macam kalau di Sarawak mungkin corak kita lebih kepada lompat laju kan. Tapi di sana tu mungkin kepada build up banyak sesuai dengan corak permainan dia. Bukan saya cakap tu sebab kadang-kadang kalau tengok Gabriel ni dia tak berapa ni, bukan skill pun tak berapa, tetapi itu yang saya cakap sebagai striker you ada right place, right time. Itulah jenis dia lah macam tu. Yes. Okey, Lee, Mind, Heart and Soul, Petrus Emmanuel Tan, Tahniah Miri, salam dari Mukah. Sufri, kami pun kagum dengan kita. Alhamdulillah, masih kami bukan player.
Kita nak thank you. Terbaik bro. Sini tu dekat Valley Cafe bang, dekat Puju 7. Desa dekat Puju 7. Valley Cafe, kedai baru. Kita ada review ya. Muka, are you ready? Okey, idola kami Coach Tok Syami Escobar. Idola. Okey coach. Sebelum kita ambil tim Miri FA, kita mesti ada perancangan. Kami dengan di depan tu pun banyaknya pun apa orang dah kita nunggu apa ya coach? Working paper, planningnya, kertas kerjanya, player apa mau diambil, macam ni trainingnya, apa preparation kita sebelum nak ambil Miri FA ya coach? So, bila ada ura-ura lah dengar sebelum tu, macam Presiden Miri pun ura-ura nak melantik lah sebagai ketua jurulatih. Ura-ura kan, kita minum-minum kopi biasa. Tapi masa tu tak serius lagi lah. Saya cakap kalau you betul-betul ni kan, bagikan saya surat lantikan apa kan. Tapi bila dia bagi surat lantikan, dekat situ ada ruang belakang tu, menerima atau tidak jawatan tu. Kan? Jadi saya cakap dengan dia, bagi saya masa dalam 3 atau 4 hari saya akan buat paperwork dan you nilai. Jadi ini macam ni lah Sufi ya. Ini adalah contoh paperwork ya. Paperwork lah. Saya bagilah. Lengkap tu sebenarnya. Tebal je rasanya tu. Jadi paperwork ni, apa yang terkandung dalam paperwork ni, di sini kita orang cakap kita apa hendak kita dekat sini lah. Kalau dekat sini kita dah terkandung siapa jurulatih pilihan kita dekat sini, apa perancangan kita dekat sini, semua ada dekat sini lah. Sebab implikasi kepada kertas kerja ni dia melibatkan bajet. Betul. Melibatkan bajet. Jadi kalau kita tak buat dengan proper kan, suka untuk pihak persatuan nak merancang itu, kalau dia setuju dengan kita perancangan, dia mampu, okey kita akan buat lah. Yes. Adam Goni, football with brand. Betul, football with brand. Apa maksudnya football with brand tu coach? Dah kejap coach ya. XVI pun ada hadir. Thank you. Kak Madeline pun hadir. Selamat malam Mas Sufi, dah makan malam. Makan macam tu aja Kak. Nadi bola kenyalang emas. Mantap Mas Sufi channel. Thank you very much XVI. Football with brand. Bagi coach. Football with brand. Sekarang pemain bola sepak ni dia banyak aspek lah. Sufi sekarang. Dia dulu, kalau zaman dulu mungkin kita tak. Sekarang banyak penambahbaikan. Contohnya kita melibatkan, kita kena yang sport science. Kita kena pakar dalam sport science ni. Modern football kan, modern football. Jadi banyak melibatkan penggunaan teknologi. Kan? Kemudian yang terbaru untuk kita, yang saya cakap yang terkurang sangatlah dekat kita Sarawak ni kan, game analisis. Dan saya untuk tim bawah 20 ni pun saya dah memulakan pasukan saya dengan game analisis. Game analisis tu penting ke coach game analisis? Bagi saya terlalu penting lah. Sebab bayangkan kalau di Indonesia saya tengok pasukan kebangsaan Sinteyong. Sinteyong kalau kita tengok dia punya hierarki, ketua jurulatih and then penolong jurulatih, pembantu dia, and then disusul pembantu. Tapi saya tengok hierarki yang Sinteyong buat, ketua jurulatih, and then game analysis department. Second game analysis department. So dekat situ saya tahu dia mengiktiraf ni game analisis ni ada satu elemen yang paling penting. Kenapa game analisis? Sebab contoh dia nak lawan Malaysia kan, dia kena ada tim analisis kekuatan dan kelemahan Malaysia ni. So dia akan bagi dengan presentation dengan ketua jurulatih, and then ketua jurulatih akan buatlah dia punya planning program, macam mana yang intensif manipulasikan dia punya kekuatan. So sebenarnya mereka akan analisis daripada segi defensif, attacking, macam ni lah kan. Sebab tu dia memang sekarang mau ada pakar lah dalam bidang tu. Macam ketua di Sarawak dah ada pakar analisis untuk tim, belum ada? Saya ada. Memang ada, tapi tak banyak diperluaskan lah. Sebab dia kalau di peringkat Liga Super, di peringkat Liga Piala Belia, mungkin dia orang ada pakai lah. Tapi kalau boleh kita nak kembangkan daripada peringkat MSSM di bawah ni, game analisis. Sebab itu penting terlalu penting lah. Terlalu penting bagi saya. Icham Lia is hadir. Thank you. Nadi Bola. Jom Loya Sarawak kita layan FB dengan XVI. Alright. Tuan boleh lontarkan komen-komen di sini ataupun lontarkan soalan kepada Coach Hakimi, bukan dengan kami. Tanya aja apa-apa dengannya, kita akan baca komen-komennya. Rani Usit beri star, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Coach, kita mengimbau kembali di zaman tahun 2018. Saya 2018 bola sepak kita Mbak Sarawak pun MSSM ke final masa saya kan 2018 kan, betul lah. Jumpa dengan JDT tapi kalah dengan JDT masa saya.
Tapi di sialah lahirnya bakat Gabriel Nisirroy yang kini itu dah bermain dengan JDT. Mungkin boleh cerita sikit 2018 ya tadi. Sufri, Ya. daripada tahun 1957 sehingga 2018, lama tu. Kan? Jadi sepanjang tempoh saya berkecimpung dalam jurulatih, itulah kali pertama saya menjadi jurulatih MSSM Negeri Sarawak. First time First time. Walaupun memiliki reputasi yang baik, rekod yang baik, rekod yang baik, tapi tak berpeluang untuk jadi jurulatih negeri tu. Saya tak tahulah macam mana dia punya sistem pemilihan jurulatih masa tu kan. Jadi saya terpilih menjadi jurulatih MSSM Sarawak masa tu selepas membawa Miri menjadi juara. Itu pun bila kita menjadi juara ataupun saya kena akul lah. Saya kena masa tu kita berdepan dengan suku akhir tu kita berdepan dengan Sekolah Sukan Tabuan. Dan betul-betul orang cakap taktikal lah kita menang lah. Tapi dari segi kemahiran pemain memang saya kena respect dengan SMK Tabuan. Bila saya dipanggil untuk jadi jurulatih negeri Sarawak tu, saya cakap budak saya 3 orang aja yang layak mewakili negeri berdasarkan penilaian saya. Dan selebihnya you ambil lah budak Tabuan, sebab dia orang budak Tabuan Jaya tu dia punya basic memang bagus. Cuma yang kita bernasib baik tu hari taktikal kita mengenal pada hari tu kan. So kita menang and then kita juara kejohanan. So daripada situ saya dapati kan kita gabungkan masa tu kita budak Miri ada 3 orang je saya bawa walaupun kita champion. Saya ingat budak Sekolah Sukan Tabuan 11 orang. Dia orang banyak membantu kita lah. So kita gabungkan taktikal dengan kameran yang dia ada, combine kan. Dalam masa seminggu tu kita buat. Tak tahulah macam mana saya nak cakap. Macam serasi. Dia orang dengan saya serasi. Kita pergi ke Penang tanpa diberi perhatian oleh mana-mana pasukan. Underdog lah kan. Underdog. Pelandang pertama pun kita kalah. Kita kalah kepada Perlis masa tu. Dan kita bangkit balik melawan Kelantan kan. Kemudian di suku akhir kita tumbangkan juara bertahan Terengganu. Di separuh akhir kita menewaskan finalis tahun sebelumnya Melaka. Dan and then kita berdepan dengan final lawan JDT lah. JDT. So menariknya lawan JDT tu masa tu dia diwakili oleh JDT Akademi Valencia di bawah bimbingan JV Karakosa. So pokoknya jurulatih dia tu adalah orang Sepanyol. Jadi bagi saya kan untuk jurulatih tempatan nak berdepan dengan jurulatih Sepanyol saya memang puas hati lah. Dari segi game pun kita tak kurang jauh. Cuma kalah 1-0 bernasib baik tu. Tapi itu yang saya nampak macam mana JDT bekerja tu pada tahun itu. Saya belajar sesuatu daripada situ, Sufri. Walaupun kita kalah, kita belajar. Saya belajar sesuatu. Sebab first kali, betapa pentingnya scouting department. Itu yang JDT buat. Dia tahu dalam kejohanan MSSM, semua kita ada kategori umur 12 tahun, 15 tahun dan 18 tahun. So apa yang dia buat? Dia datangkan dia punya scouting team, 5 orang dipecahkan masuk under 12, 5 orang memantau bawah 15 dan 5 orang memantau bawah 18. So salah seorang yang dipantau tu Gabriel Nisirroy lah. Memang Coach, ada soalan lagi tu Coach. Tok macam Persatuan Bola Sepak Sarawak, thank you very much Mas Channel, teruskan usaha sebegini. Kami harap ada lagi. Mungkin lepas tu kita dengan player kan? Mungkin kita akan teruskan lah. Kita nak support bola sepak Sarawak kita sebab bola sepak Sarawak kita nya si merudum, nya perlu ada satu suntikan lah untuk menaikkan kembali bola sepak Sarawak tu sebenarnya kan. Betul Coach tu ada rumours tu Coach, James Winnie Anthony dengar Coach Kimi ada offer dari tim Liga Super, betul lah? Rumours tu Coach, ada orang nanya soalan. Rumours untuk ke Liga Super terlalu pantas lah Sufri. Terlalu pantas bagi flow tak berapa baik lah. Jangan terlalu cepat. Macam saya cakap 28 tahun pengalaman menjadi ketua jurulatih Piala Belia pun belum lagi. Jadi saya percaya pada flow tu. Saya kena bermula daripada step bawah. By step lah kan. Kalau nak pergi ke Liga Super bukan tak boleh. Boleh. Tapi saya rasa dia kita naik slow tapi bila sampai satu peringkat kita bertahan dekat situ dalam satu jangka masa yang macam kita lah, kita akan bukan takut cabaran, kita sih takut cabaran, macam coach pun sih takut cabaran, tapi bila kita cepat naik cepat je turun kan. Saya lebih memilih macam ni lah Sufri. Saya lebih memilih kepada kalau saya nak naik pun saya akan naik dengan staff saya ataupun saya akan naik dengan pemain-pemain yang saya bimbing. Itu yang berlaku dengan bila saya ditawarkan bawa pasukan Miri under 20 tahun ni. Saya tak risau sebab bila saya tengok sana players tu kebanyakan budak saya ambil budak Kolej Vocational Miri yang walaupun saya tak ada setahun ni dengan dia orang kan, dia pernah beraksi di bawah bekas tangan saya lah. Jadi mudah untuk kita bawa tim kalau budak tu budak-budak kita segi lah. Muhammad Ihsan, steady Coach Kimi, Mawar Berduri, thank you. Nadi Bola Kenyalang Mas, Mas Zufri Channel MSC, sejarah yang kami dapat ingat 2016, 17, 2022
Coach Hakimi Najbi sentiasa bersama dengan goalkeeper coach yang amat prihatin dalam bola sepak tempatan Tok. Sidak pun bersama untuk skuad Liga Bola Sepak Rakyat Miri Siri 1 dan Siri 3. Laluan Sidak sampai ke suku akhir rasanya. Ya. Betul coach? Ya, betul. Okey, Tok, fakta-fakta lah kan. Bola sepak rakyat tu, Liga Bola Sepak Rakyat. Saya cakap berterima kasih lah. Kalau tak ada bola sepak rakyat, saya pun tak muncul lah saya fikir. Saya tak ada platform untuk mengetengahkan bakat saya dan idea saya. Daripada Liga Bola Sepak Rakyat, coach muncul lah maksudnya. Ada platformnya di sial lah. Itu platform saya nak pergi ke national level. Sebab dia banyak peringkat masa tu. Kita kena bermain dalam zon Sarawak dulu. Dah menang zon Sarawak, kita main zon Borneo lagi. Step by Lepas step tu baru kita masuk suku akhir. Memang suka lah. Tapi pada tahun berikut ni, tu saya cakap revolusi bola sepak Miri tu yang kita lakar pada tahun 2000, yang projek 3 tahun tadi tu. Yang saya cakap Presiden FA Miri sebelum ini, Muhammad Saif bin Jubaidi, ataupun kita kali sebagai bujang tu, dia percaya dengan kita punya planning tu. Budak-budak ni yang bermain dalam Liga Rakyat Siri 1 dan Siri 2 dibantu oleh senior-senior Miri yang saya rasa pun tak kurang hebat lah. Tak kurang hebat. Tapi kebanyakannya memang kita bakat-bakat muda lah situ. Okey, belia-belia lah kan. Okey, Icham Lia, soalannya, apakah perancangan coach bagi membangunkan bola sepak luar bandar bagi kawasan Sibuti khususnya yang mana? Adakah program yang melibatkan sekolah rendah dan sekolah menengah akan diperbanyakkan lagi untuk mencungkil bakat muda di kawasan luar bandar? Kami rasa macam coach sebelumnya ambil alih tim Miri, dia pergi scouting sebenarnya, pergi Marudi kan, pergi Long Lama. So soalan Icham tu tadi, perancangan coach untuk membangunkan bola sepak luar bandar khususnya di kawasan Sibuti dan Sarawak lah kan. Ya, okey, macam ni Sofri. Terima kasih saudara Icham, soalan yang baik tu. Macam pendapat saya kan, kalau nak membangun kawasan luar bandar, saya kena ada kuasa lah. Power. Power. Yes. Kena ada. Buat masa sekarang saya bukan berada dalam NFDP program. Saya bukan berada dalam SSC sebagai pusat cambelang, bukan. Saya independen dan kosong dah. Belum ada ni kan. Jadi saya rasa untuk membangun kawasan luar bandar tu saya cakap dia perlu perancangan kerjasama semua pihak lah. Yang pertama sekali dengan Jabatan Pendidikan. Apa-apa pun kita buat, kita tak boleh lari daripada Jabatan Pendidikan. Kita kena ada hubungan yang baik, pihak persatuan dengan pihak Jabatan Pendidikan. Universiti kan? Tentu. Bukan mudah. Yes. Tapi tak mustahil kita lakukan. Macam coach lakukan, dia pergi scouting, pergi Marudi, pergi Long Lama cari player kan, betul? Sebab tu bila dilantik sebagai ni, terkandung dalam kertas kerja tu, saya kena buat pemilihan pemain. Saya nak memilih pemain Miri, saya kena adil lah kan. Saya kena adil. Ada tak ada saya kena pergi. Saya bagi ruang pada ni pemilihan di Marudi, di Long Lama, Sibuti dan terakhir di Miri. Saya pergi sana kan. Kemudian scouting budak bawa ke sini. Tapi yang sukanya saya tengok ada banyak yang baik. Berbakat lah, ada bakat. Tapi tu cakap nak keluar daripada tempat kawasan kan. Kita nak sebenarnya keluar susah, tapi sebenarnya ada bakat lah. Especially dekat sini Long Lama, Marudi, especially Long Lama. Long Lama. Dari segi size fizikal dia orang kan. Dia memang baik. Tapi coach macam coach lah, coach jadi coach kan. Ada sih macam coach ambil anak kami coach, anak kami boleh main. Tapi bagi coach anaknya boleh main. Tapi sebab kawan tadi. Bagi pendapat coach lah, macamnya baguskah kita pun sistem bola sepak yang macam ni kan? Setakat inilah Sofri, semenjak daripada dulu sampai sekarang saya tak ada macam tu lah. Kawan is kawan lah kan. Tapi untuk dekat Padang tu memang kadang-kadang saya tak tahu pun anak kawan tu. Kadang-kadang kadang-kadang bila dekat Padang saya pun jadi serius dengan kerja saya. Betul? So kadang-kadang budak-budak main-main dia tak serius, saya suruh keluar Padang, saya tak tahu anak kawan tu kat sebelah tu. Dia beritahu tu anak saya. Tapi itulah cakap, sebab kita buat kerja kita sebaik mungkin dengan jujur, penghormatan tu datang. Bila kita ada penghormatan, mudah untuk kita buat kerja. Setakat ini memang saya tak ada jalan belakang lah. Kita akan jalan belakang. Maksudnya coach akan pilih yang betul-betul ada berbakat, ada caranya pemain. Angkat balik biak Sarawak coach Kimi yang dah. Syaril Abdul Malik, James sama steady dengan diri. Doakan yang terbaik buat FAS nanti insya-Allah. Christopher Earning, respect Nadi Bola, peringkat di bawah umur kebiasaannya MFDP yang akan pantau dan buat program keseragaman. Okey, James Winnie Anthony, terima kasih coach kongsi pengalaman dan perancangan, semoga tercapai impian coach. Sibuti Bavarian coach. Adham Goni, pembangunan sukan negara di luar bandar memang langsung ada. NFDP hanya berfokus di bandar. Okey, banyak lagi komen tu coach. Standby.
Amri, okey, NFDP kena peka berkenaan dengan pembangunan di luar bandar juga sepatutnya. Ya, sepatutnya macam ni lah kan. NFDP. NFDP pun dia ada platform dia juga. Dia pun ada kekangan dia masing-masing juga kan. Tapi bagi saya tertarik perkembangan semasa dalam Majlis Sukan Negeri Sarawak ni, Sufri. Okey. Sebab saya terdengar seorang individu yang bernama Encik Morsidi Frederick. Ya, okey. Under MSN Majlis Sukan Negeri Sarawak. Dia adalah pengarah sukan Majlis Sukan Negeri Sarawak dan adalah dalam Perbadanan Sukan Sarawak dia sebagai CEO. 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 Jadi apa yang menariknya? Apa yang menarik? Yang menarik adalah bagi saya kan, saya macam ada satu keyakinan dengan beliau, dia boleh membawa revolusi baru dalam sukan bola sepak kita. Sebab saya fikir orang muda lagi kan? Saya fikir dia mendengar, dia tahu apa masalah bola sepak kita sekarang. Dia bermula daripada bawah. Saya tengok dia pun ada buat homework sikit. Dia buat homework. Saya yakinlah dia akan berangkat satu program seperti luahan audien kita ni pasal pembangunan luar bandar tu. Mungkin kita ada sebab dalam MSN Sarawak Sport Corporation dia ada pusat pembangunan, pusat Cemerlang. Mungkin kita kena buat satu kertas kerja lah bagi dia tengok lah, kerjasama dengan Jabatan Pendidikan ataupun pihak persatuan untuk mengusulkan lah wujudkan pusat pembangunan di kawasan luar bandar. Mungkin boleh cari sikit tempat jadikan hubnya ataupun pusatnya di sana lah kan. Sufri, untuk saya dapat idea daripada situ kan, macam saya ambil contoh macam Kolej Vocational Miri kan. Dia sekolah dalam bandar. Tapi pemain-pemain yang kita pantau adalah pemain bawah 15 tahun yang berasal daripada kawasan luar bandar. Contohnya macam saya tengok macam Alphonsus Joseph. Kita dapat daripada Dalat. Dalat datang sini kita pantau dia. Tapi untuk pusat pembangunan untuk kawasan luar bandar tu, kalau kerjasama baik MSN, SSC dengan apa nama tu, JPN, dia boleh wujudkan satu pusat pembangunan SSC luar bandar. Cari sekolah yang berasrama dah cukup dah. Betul. Kita tahu kan sekolah asrama satu, dia dah ada padang, dia ada kemudahan. Tu saya cakap, nak memajukan bola sepak Sarawak ni, bukan mudah. Dia kena semua orang kena berfungsi. Betul. Kalau harap FAS saja, ada SSC saja, memang tak boleh. Dia kena ada satu leadership. Yes. Syarikat swasta pun mau main peranan. Kan, untuk sponsor. Kita ada banyak company sebenarnya di Sarawak tu kan. Sepatutnya boleh ambil 2-3. Kalau JDT boleh, kena Sarawak sih boleh. Kan? Betul Coach ya? Ya, company pun dia nak hulurkan tu, dia kena tengok kita punya potential dulu lah. Nya company tu saya pun dapat CSR kan? CSR. Coach, kita bercerita pasal Alfonso dia Coach. Nya kena untuk bermain sebelumnya masih bermain dengan SUFC lah kan? Sarawak United saya ingat dia kontrak 2 tahun dengan senior team. Tahun depan dia masih ada lagi kok kontrak. Tahun depan masih ada lagi ya. So kita nak call dengan Alfonso sekejap, kita nak berborak dengannya, kita call live dengannya. Kita akan loudkan speaker dengan Alfonso. Harap Alfonso ready lah. Yang mesti nangga kita pun live tu rasanya. Kita buka speaker. Loud speaker. Hello. Alfonso. Ya, apa khabar? Baik. Boleh cakap kuat sikit Okey, kita live ni bersama dengan Coach Hakimi. Okey. Mungkin Alfonso boleh describe sikit lah, cerita sikit lah pasal Coach Hakimi tu. Macam ni lah, gaul gila ke yang dipandang ke, terlalu disiplin ke, terlalu kuat marah ke, macam ni? Coach Hakimi tu, macam ni lah. Dalam padangnya mau tegas lah, ada gaul sikit lah dengan player. Tapi disiplin lah, yang penting kan disiplin lah kan? Memang disiplin. Ya, dia maunya lah. So macam Alfonso ni tu masih bermain dengan SUFC lah kan? Masih. Sebagai kontrak bila habis? Tahun depan. Tahun depan. Okey. Sebagai apa? Attacking midfielder Coach ya? Attacking midfielder okey. Alfonso, mungkin Coach ada cerita tadi pasal Alfonso bakat diri tu daripada KV and then daripada Dalat Coach ya? Dalat. Mungkin Alfonso boleh beri kata semangat sikit lah dengan biak-biak yang baru nak try dalam bola sepak, nak naikkan balik bola sepak Sarawak tu lah. Alfonso mungkin boleh cerita sikit, boleh beri kata semangat sikit? Boleh. Macam kini tu lah, macam tim kemewang tu lah. Bukannya
memang banyaklah masalah dalam tim mewang tu, tapi sini kat situ sini mau pergi lah tim sini, tapi tim di luar nun banyak lah mau try macam M3 ada semua. Okay. So thank you Alfonso. Thank you. Tengah nanggal live kah? Okay. Okay, jangan lupa komen di share, boleh share lagi ya. Thank you Alfonso. Good luck untuk next year. Alright. Okay. Baik. Okay. So Alfonso, yang kita didik ataupun daripada tangan kita lah, daripada KV, macam ni tak nanggal player tu Alfonso tu sebenarnya? Dulu mula-mula dia masuk KV pun saya tengok budak ni tenang bola, budak pandai. Oh ya? Tapi orang cakap dia ada hati besar lah, Jiwa besar. Sebab dia duduk asrama. Asrama pun di sebelah padang kan. Okey. Dulu saya pun warden. So kalau budak-budak main bola ni dia ada keistimewaan sikit saya bagilah kan. Oh, okey. Kadang-kadang penat coach, saya tak nak belajar malam. Okey, kita bagi release sebab dia pun bermain kan. Jadi kalau dia tak turun training pun saya cari dekat asrama, mana nak lari kan. Dia KV di vocational Miri ni. Oh, Miri ya? So itu adalah orang kuat saya lah, orang kuat saya, maksudnya dia adalah kapten pasukan. Kapten pasukan. Masih muda ke, berapa umurnya Alfonso? I think dalam 22. 22. Masih muda. Banyak sebenarnya bakat-bakat kita tu kan. Banyak. Cuba banyak keluar ke negeri lain. Itu saya cakap landscape bola sepak kita lah. Landscape bola sepak. Okey, ada sikit komen di situ. Nadi Bola Kenyalang, sepatutnya NFDP fokuskan program ke semua bahagian di seluruh Sarawak, saling membantu ke arah mutu sukan bola sepak, insya-Allah. Kan betul lah? Ya, semua sepatutnya kan masing-masing. Dia orang pun ada kekangan dia juga tu. Yalah. Saya cakap macam SDV tu dia ada pusat-pusat dia kan. Tu berdokeh. Yang paling penting tu lah macam SSC, Jabatan Pendidikan, dia boleh kembangkan kawasan luar bandar tu. Betul. So nya mesti mau ada macam collaboration lah. Collaboration, kerjasama yang erat lah, buat dapat kita cungkil bakat-bakat ya. Baik ni program NFDP ni amat baik. Amat baik ha. Baik. Coach, kita nak call lagi seorang player, bekas pemain PJ City, pun pemain yang di bawah coach dulu, namanya Filimon Ya, Filimon Anyi. Filimon Anyinya sebagai attacking midfielder juga kan? Utility players tu. Utilities so semua boleh main. Semua position boleh main budak ni. Budak tu dia budak futsal, kaki pun kiri kanan kan. Dia main memang gila bola lah budak. Umurnya berapa coach? Umur sekarang saya ingat 27 lah. 27 ha? Dia berkelana ke Semenanjung dah lama dah tu. PKNP, PJ City, sekarang tengah nak deal bangun lah, dia nak sign lah satu sign tim lah. Ada tim lah. Dah ada tim. Dah ada tim dah ha? Abi Amirul, Moses Beranda, okeynya tag. Abi Amirul mana Coach Kimi tegas witness. Betul coach. Karakter tegas dalam padang lah kan. Dalam padang kita perlu ada karakter supaya player pun respect kita. Di luar padang kan coach. Sebab kita pegang amanah tu Sufri. Yes. Kalau saya dah ambil nak jadi jurulatih bola sepak tu, saya kena buat betul-betul. So kalau budak-budak daripada luar bandar, bapak kita pujuk bapak dia, bawa dia college vocational Miri, bersekolah dekat sana. So bila dia bersekolah dekat sana kan, kalau kita tak pelihara dia dengan baik, kesian. Tu amanah kita tu. Betul amanah. Betul. So kita nak try call dengan Filimon. Kalau nya ready, kita callnya sekejap. Sambil-sambil kita bercerita, kita berada di sini coach, kita berada tu Valley Cafe. Ya, Valley Cafe. Valley Cafe yang sponsor kita pun air High Peng imported daripada Terengganu lagi. Hello. Filimon. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Kita live malam tu dengan Coach Hakimi. Okey, Filimon ada di sini tu? Ada serangga. Ada nanggal live. Di rumah je tu. Di rumah di sini tu, di sini rumah. KL. KL. Wow, jauhnya. Dah jadi orang KL lah. Dulu Filimonnya main dengan PJ City kan? Okey, boleh cerita sikit Coach Hakimi tu macam ni sebenarnya. Mula-mula dulu kita dengannya. Macam ni Coach Hakimi tu, karakternya. Coach Hakimi tu mula sarangannya tu saya tu member baling dulu. Okey. Di nun. Okey. Ceritanya saya ada pertandingan di bolanya asrama saya join sekali ya. Kayaknya nangga bakat saya
terusnya suruh saya turun padang. Oh ya? Nak nanggal lah. Oh. Boleh main kasi. Nangga skill lah. Oh, nanggal skill. Oh, Dari dan dia lah. Yang ajak kami bola sampai lah dek tu. sampailah main dengan PJ City, kan? Main dekat Liga Super, betul? Oh. Oh. Betul. Nya dah cungkil bakat kah? Oh, okey. Anda yang pada diri boleh ke kanan hidup ah. Oh. Terbaiklah, terbaik. Umur berapa kena Filimon 27 Salah ya teh. Salah. 28. 28. Muda setahun lah, siapalah. Ah? 25. 25 kau. Lagi muda. Kita buat yang tua sikit lah, kita buat yang tua sikit lah. Filimon, bolehkah kita dah sign agreement dengan tim baru dah? Dah. Boleh confirmkan di situ dengan tim ni? Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Wow, Liga Super Filimon Anyi bermain dengan Negeri Sembilan, guys. Boleh percaya si anak Sarawak main kat Liga Super. Tapi kelak contohlah kalau tiba-tiba ada rezeki Coach Hakimi jadi coach Sarawak lah kan, contoh kalau ada rezeki yang ada mau si balik dengan Sarawak main. Oh, memang sama main. Memang mau main balik dengan Sarawak lah. So timba pengalaman dulu lah kan. Oh. Filimon, okey, kata-kata akhir Filimon sebelum kita habiskan live tu, untuk anak-anak Sarawak ataupun pemain-pemain muda di Sarawak tu enak main macam kita, main di Liga Super, boleh dapat gaji besar, ada di KL lagi kan. Macam ni, boleh beri kata-kata semangat sikit. Okey, bagi anak-anak muda mau berkecimpung dalam dunia bola sepak tu, satu, hati kena kuat lah, kena cekal hati. Okey. Yang kedua, mental kita. Sebab kita tu bekerja sebagai pemain tu kan senang. Betul. Rebut tempat first 11. Betul. Saya ketiga, kita kena restu mak bapak lah. Nak maintain performance lagi kan? Nak maintain performance. Bolehkah kita okey, kaya apa? Kaya apa? Kaya kena yalah bekerja keras lah. Bekerja keras betul. Bakat si cukup. Bahasa orang putih work hard, big talent. Work hard, big talent. Okey. Satu kata-kata semangat dah kan. Kita call siapa tu? Filimon. Boleh sih kita madah gaji yang pernah kita terima dulu dengan tim-tim Liga Super di KL berapa paling tinggi? Bukan yang terbaru lah, yang sebelum-sebelum tu lah. Range-nya berapa? Berapa? Berpuluh je lah. Berpuluh-puluh ribu je lah kan? Wah, Alhamdulillah. Lumayan lah kan. Siapa-siapa. Yang penting anak Sarawak ada di sini main Liga Super. So, okey. Terima kasih, Filimon. KL dekat sini. KL dekat sini diam. Saya kat Bukit Jalil. Bukit Jalil. Okey, jangan lupa ada game malam tu. Okey, Filimon. Thank you so much. Okey, sama-sama. Boleh komen-komen dalam live kita lagi sekali ya. Alright. Thank you. Okey, alright. Coach Filimon yang bukan main bola sepak. Dia main bola baling. Lepas tu ada pertandingan dekat sekolah tu. Okey. Dia main futsal tu kaki ayam je, Sufri. Tapi naluri saya tu cakap, naluri kita sebagai kan, kita scouting ni bukan sebarang loh. Scouting. Ada benda orang tak boleh nampak, kita boleh nampak. Okey. Lepas tu budak ni saya tengok memang luar biasa lah, saya tengok budak ni boleh jadi bintang lah, dan betul lah Telahan tu. Telahan tu. Saya ingat lagi dia tak ada kasut, dia berkaki ayam main. Saya pilih dia. Kemudian pujuk dia main bola, kita pujuk tu. Pujuk lah. Main bola juga. Betul. Kalau sini si mau main bola lah. Ya, dia belum cinta lagi tu. Dah berkecimpung dia cinta tu sampai sekarang masih lekat dengan bola, puluh ribu dah gaji kan. Main dengan PJ City. PJ City. Bawa sign kontrak dengan Negeri Sembilan lagi. Itu. Negeri Sembilan nombor 3 kan nombor 4 Liga Super? Nombor 3. Nombor 3. Wow. So, nya perlu bersaing dia sial lah kan. Tapi macam player-player yang dah bermain dengan klub lain, dengan luar dekat Semenanjung, dekat Liga Super, ada sih sebenarnya mereka call coach, nanya coach, macam ni coach, kami down lah, kami performance kami ada sih kadang-kadang saya call. Biasa ni sampai sekarang pun macam Filimon ke Gabriel ke ataupun macam Alphonsus tu,
saya merasa dia macam student saya lagi. Dia orang pun masih macam tu. Kalau dia orang macam nak game besar, misalnya call malam ni kita ada game macam ni, saya mungkin akan bermain. So kita pun cakap mendoakanlah. Kita tak boleh datang kan mendoakan. Sebab tu rasa macam pemain ni dia macam ada satu hubungan yang chemistry dengan kita terlalu kekeluargaan lah kan. Sebab dah rapat sebelum tu lah kan. Padahal kita garang betul dengan dia tu, makin hamun dia tu. Tapi diorang masuk telinga kiri, keluar telinga masuk telinga kanan, keluar telinga kiri lah kan. Okey. Waalaikumsalam. One High Day. Thank you. Miri Min Bis is watching. Thank you. Tania, Alfonsos, Filimon dan Gabriel. Kata kita akan call Gabriel. Amri Ali, when you know your worth, no one can make you worthless. Believe it. Yes, betul. Itu kata-kata semangat je lah kan sebenarnya kan. Ya. So kami nak call dengan Gabriel Nisroy. Wah, nama Nisroy. Kami pernah dengar nama tu sebelum tu kami si kenalnya. Oh, pemain dari seni Gabriel Nisroy tu. Pemain import JDT dari seni Gabriel tu kan. Kita akan callnya Katok sambil-sambilnya kita boleh cerita loh dengan coach Gabriel Nisroy tu, kita ambil dari Debah lah kan. Dari KV je kah? Bukan? KV Miri. KV Miri ya? Oh, okey. Kita tunggu yang angkat phone dulu sekejap. Yang buat habis training tadi macam mana kan? Ya, dia online training dia tadi. Online training. Hello? 6. Oh, masuk message. Mungkin lepas tu kita call balik. Steady coach, Aming hadir. Aming hadir macam mana? Kenal coach Aming Okey, kita nak bercerita pasal tournament yang carnival dalam konsep carnival yang di Kuching bawah 20 tahun kan. Miri jadi juara. Nak pergi ke arah juara kan, banyak liku-likunya coach. Ya. Boleh coach ceritakan. Pernah coach cerita dengan kami je, pun sambil nak mengalir air mata lagi kan. So memang untuk coach cerita sendiri. Macam ni nak menuju ke juara tu bukan senang kan sebenarnya kan. Bukan mudah. Sebab tapi saya bersyukurlah sebab coaching staff saya semua hebat-hebat lah, termasuk pihak pengurusan, pihak persatuan memberi kepercayaan tinggi dengan kita lah. Terutama kali macam assistant saya tu Encik yang coach Giant yang panggil. Giant besar kan, tinggi. Tu. Dia tu di saat-saat genting, dia betah saya betah dia, lebih kurang macam tu lah. Dia nak cari assistant yang baik ni, dia bukan jadi pak turut, Sufi. Dia akan bagi, lontarkan idea dan akhirnya kita buat decision lah. Saya masih ingat lagi pelanan pertama kita menang kan. Pagi besok tu kita kena bermain lagi lawan Serian. Kan? Dan kita kalah game tu. Okey. Keadaan menjadi tegang tu. Okey. Kan? Jadi sepetang tu saya menyendiri. Saya keluar seorang, saya cari idea sikit, malam tu fikir. Dan kita terpaksa berdepan dengan Bintulu untuk PC Bintulu untuk layak ke semifinal. Memang tekanan sangatlah waktu tu. So budak-budak pun kita dah bagi dia ni sikit, motivate sikit, kita buat game analisis sikit kekuatan dia orang kan. Daripada game analisis tu dia yang cakap membantu kita tu. Game analisis tu. Kita buat game analisis kita dan game analisis pasukan PC Bintulu tu. Jadi Sufri macam ni keadaannya. Dalam perlawanan ketiga tu kita tak boleh draw. Okey. Kita kena menang game tu. Draw pun kita tersingkir kan. Dalam game tu tiba-tiba pasukan lawan pula leading kita tu. So macam mana mental tu? Tu yang di final. Peringkat kumpulan. Peringkat kumpulan Okey nak layak kan? Dah layak. Tapi waktu saya cakap saya terpaksa keluarkan kekuatan saya awal sangat sebenarnya. Sebab saya dah tewas game kedua tu. Sepatutnya kekuatan sebenar tu saya kena keluarkan semifinal dan final. Sebab untuk permainan carnival ni, pengalaman saya kan, players akan perform 2 game berturut-turut. Awal lah. Tak, kita nak pilih game mana? Kita nak pilih game ketiga keempat ataupun 1-2. Okay. Jadi masa tu kita kalah game kedua. Jadi budak ni kena perform game ketiga keempat. Dia kena perform. Dan saya akan jangka final kita akan lemau sikit. Jadi kita dah ketinggalan 1-0 kan. Jadi bab tu saya cakap dalam mana pasukan, sebab itulah pemain ni kita pilih sebagai kapten. Sebab itulah masa tu kita dapat satu free kick kan. Jadi kapten kita tu saya lantik Harid Daniel tu. So dia individu skill, keseimbangan individu, dia buat satu free kick and then masuk. So naikkan semangat pasukan. Dan macam kena rasuk lah kita buat serangan lepas tu kan. Draw masa tu draw lah. Draw satu sama, macam kena rasuk lepas dapat semangat dengan kapten tu. Kita dapat skor 2 gol lagi lah. Menang dan menang. Dan tu saya cakap kita raikan lah. Memang raikan. Tapi dengan saya, you raikan kemenangan gembira lah. Tapi bila you melangkah keluar daripada stadium, reset balik habis. Fokus next game. Yes. Okey coach, Gabriel dah ready. Gabriel Nisroy hanya ada message kami dah. Kita nak call dengan Gabriel tu.
Gabriel tu pun dah bermain dengan JDT 2 dah sambung kontrak lagi dengan JDT 2. Rezeki dia lah. Rezekinya. So kita call. Harap line kita okey. Oh, ni masuk mesej. Tapi nya dah ready dah sebenarnya. Nya dah ready dah macam mana tadi. Kita call lagi sekali ya. Bangga juga dengar Nangga Muhammad Fairuz Mirdali Han berjaya bersama tim Miri. Ya, assistant coach adik kah? Okey. Gabriel dah ready dah tu. Nya dah ada tone dah. Masuk mesej lagi. Kita call lagi sekali. Boleh molah Miri City FC. Bukan senang sebenarnya kita nak bentuk satu tim untuk pergi ke peringkat tertinggi kan, macam Kuching City sebelumnya pergi ke liga besar, nak bersaing di peringkat bawah dulu apa semua, baru dapat pergi next ke step lah kan Muhammad kan. Kita tunggu Gabriel sekejap. Ni buat habis training tu tadi coach no? Ya, buat. Online training lah dia orang. Online training ah. Kelak kita call balik lah. Kami dah callnya tapi nya belum angkat. Coach, kita Mada kami nangga dalam kita pun biodata dalam program-program yang kita dah pernah pergi kan. Scouting apa semua dekat Paris Saint-Germain Phuket Academy Thailand. Ya. Kenapa kita dah pergi siap? Untuk apa sebenarnya coach? Masa saya bermula sebagai jurulatih bola sepak dulu, saya ada buat beberapa kesilapan lah sebagai memilih pemain ni. Ada Gabriel ada call coach. Kejap coach. Hai Gabriel. Gabriel? Hello, Gabriel Nisroy. Ya, Abang Sufri tu. Hello, saya. Okey. Mungkin boleh off kan kita pun audio sebelah yang takutnya jadi berdengung kan sekejap. Okay. Kita dengan Gabriel Nisroy tu XVI ada soalan tu. Kejap XVI ya. Okey ni Gabriel. Kita nunggahnya apa? Gap ke Gabriel? Gap. Kita bersama dengan coach Hakimi tu. Mungkin Gap boleh describe lah coach Hakimi tu macam ni sebenarnya zaman-zaman mula-mulanya nampak kita pun bakat dulu kan. Saya dulu start saya pandai main bola. Saya pandai main bola dengan coach Hakimi tu. Oh, tapi dulu memang minat bola lah. Pernah di ludahnya juga lah. Ya. Sebab apa di ludahnya ya? Mula mistake lah. Simple mistake dalam padang. Sebab nyamuk 100% fokus training. Okay. So ya kenangan kita dengan coach Hakimi lah. Pernah diludah lah. Pernah. Tapi kini tu di sini kita dah dekat JDT dah bro. So sia-sia ludahan yang orang dah kan? Sia-sia lah. Sia-sia. So apa lagi daripada pandangan kita lah, apa lagi yang kita rasa coach Hakimi tu yang bagusnya lah coach Hakimi tu lah. Bagus coach Hakimi tu yang boleh ngembak player dari Miri tu keluar lah. Banyak player muda berbakat lagi di Miri tu. Yes, betul. Salah seorang saya lah. Saya pun cik jangka saya boleh join JDT juga. Yes, gaji pun dah besar dah kan. Alhamdulillah, syukur. So dah sambung kontrak baru dengan JDT 2 Dah sambung 2 tahun sampai 2024. So, Gap, kami ada sikit soalan special sikit. Okey. Kalau coach Hakimi lah yang dilantik jadi ketua jurulatih Sarawak FA lah kan, contohlah kalau ada rezeki lah kita mau balik dengan Sarawak main. Of course. Sebab apa? Sebab saya mau balas jasanya daripada saya sebenarnya bermula sampai ini. Saya main jadi di JDT. Dulu kita memang main bola ataupun ada sukan lain Gap Ya dulu main bola di sekolah biasa ya, saya pernah wakil Miri apa semua. Saya masuk ke KV sebab saya mau main bola sebab coach Kimi. Okey. Sialah career saya bermula. Start this year daripada kena ludah tadi kan. Wah. Memang kenangan mau simpan dalam buku lah. Kan? Okey Gap, soalan terakhir kita untuk anak-anak muda di Sarawak tu yang banyak bakat sebenarnya tapi belum capai apa yang saya mahu. Mungkin ada kata-kata nasihat daripada kita. Saya si banyak kata-kata nasihat tu. Yalah, work hard lah. Work hard. Jangan tinggal solat semua agama semua. Sayang family, kat berusaha lah.
hampir kita berjaya. Okay. Okay, Gab. Thank you so much, Gab. Good luck untuk next year. Okay, thank you. Thank you, bro. Okay. Alright. Gabriel Nisroy. Pernah kena ludah. Sebab apa kita ludahnya ya? Kita nak cerita tu. Dia macam ni, cerita Gabriel ni dulu bapa dia mendiang bapa dia lah kan. Pernah jumpa dengan saya lah. Dia nak sekolah nak di KV sebab anak dia nak berlatih dengan saya kan. Okay. Jadi saya cakap bersekolah lah kat situ. So bila dia bersekolah di situ tu, dia mula main bola lah. Tak lama lepas tu bapak dia meninggal. Bapak dia meninggal kan. Mengejut lah. Dia pun tak ada sakit, tak ada apa, meninggal. Jadi bayangkanlah Gabriel ni, bapak meninggal. Lepas tu saya kena pegang amanah bapak dia tu. Dia nak datang sini main bola. Sebab tu saya tengok dia kalau masa training tu, saya tengok dia macam hilang fokus tau. Yang berlalu tu. Yang bapak kita dah meninggal tu, meninggal. Jadi sekarang kita bangkit balik. Sebab saya rasa yang ni boleh mengubah nasib dia. Sebab saya tengok dia satu tanggungjawab besar. Dia ada 2 adik yang masih bersekolah kan. Kemudian mak dia lagi. Dia dah kahwin? Dah kahwin dah? Belum lagi sekarang. Okay. So saya tengok daripada camp PGA masa tu, selepas bapak dia meninggal, dia orang terpaksa keluar daripada kat situ kan. Saya tengok macam mana kan mak dia bekerja seorang-seorang. Tu saya cakap tu saya kena serius betul dengan budak ni. Saya cakap, so kalau saya tak ambil tindakan budak-budak ni, macam anak kita ni, kita sayang betul dengan dia kan. So kita nampak kalau dia hanyut, kalau dia terleka macam tu habis. So sekarang kalau nak main bola, you training. Kalau tak, esok jangan turun. Betul. Dan sekarang syukurlah dia cakap. Memang satu dia macam game Nisroy itu terlalu dekat di hati saya lah. Sebab saya tengok dia anak orang Iban kan, saya Muslim kan. So sepanjang pergi di Johor tu kita buat collection, beli tiket dia untuk dia. Jadi saya tak tahu lah macam mana dia menghadapi situasi tu dekat Johor. Dia pertama kali pergi kat luar, umur masa tu masih 18 tahun. Kemudian dia agama lain, serumah dengan budak-budak yang Muslim kan. Macam mana dia bawa diri? Saya pun fikir tu sebab bila kita dah drill dia, train dia betul-betul, so dia pandai bawa diri lah. Okey. Kita nak beri soalan tu sekejap daripada X-Vai. Soalannya, sepanjang Liga SSC tu, masa bilakah kita rasa pasukan Miri paling tegang? Macam ni kita menghadapi situasi lah. Maksudnya ketinggalan lah. Maksudnya tegang yang waktu ketinggalan ke, mesti mau menang ke kan? Okey. Masa saya final lawan Serian tu lah kan. Dia berbaki lebih kurang dalam masa 15 minit lagi terakhir kan. Lepas tu saya kehilangan 7 orang pemain utama. Sebab tu saya cakap tadi, saya dah perform dalam game ketiga, game ketiga, kemudian game keempat tu semifinal. Untuk final tu memang saya agak lemau sikit. Sebab saya tahu saya dah keluarkan 7 orang pemain terbaik dan saya bergantung harap dengan pemain-pemain simpanan saja masa tu. Tapi walau macam mana pun tu saya cakap, kita betul percaturan kita buat, kita berani keluarkan macam satu situation dia orang kuat kita lah, kuat kita kan. Kalau dalam AC Milan tu dia ada Gattuso lah. Gattuso, yes. Ini dia ada Raymond. Macam mana you sebagai coach, you nak keluarkan you Gattuso tu? Memang kalau world class punya Eropah Champion League pun, kalau kita penonton pun tengok coachnya keluar Gattuso pun penonton belum marah kan. Tapi saya tak paksa ambil risiko tu. Dan saya paksa keluar ke Raymond, saya masuk seorang budak kan. Seorang budak yang Safwan, wing kanan kan. Saya percaya dengan budak tu. Dan dia buat antara lintang dan kapten kita skor lah. Skor. So saat-saat dia lah. Bukan mudah lah kan. Bukan mudah. Nadi bola sepak kenyalang emas. Coach Hakimi, boleh ceritakan peranan masing-masing staf kejurulatihan yang bersama dengan tim. Nya pun tim kejurulatihan tu, kami nak cerita sikit lah yang kami dah dapat brief daripada coach. Sebelumnya MUFA tu ambil MUFA pun tugas tu sebagai jurulatih, ni ada set dah tim-tim yang pun. So soalan tu tadi coach, ceritakan peranan setidaknya tadi ya. Peranan yang bermula dengan penolong lah. Penolong jurulatih. Penolong macam ni. Penolong yang berasal dari sini coach? Berasal daripada Perak. Oh, okey. So dia bertugas di Felda United kan. Jadi penolong ni kenapa saya pilih dia? Sebab saya suka bekerja dengan statistik dan data. Macam contohnya saya tengok macam pertahanan kita kan, dari segi macam saya tengok pasukan tahun ini, saya sebagai penolong pengurus pasukan, kita ada 10 perlawanan dalam Piala Belia tu. Kita bolos 14. Kalau kita 10 tu kita bagi 14 tu bagi 10 1.4. Maknanya dalam satu perlawanan kita bolos 1.4 gol. Bila saya teliti balik,
tahun yang sebelumnya benda macam tu juga berlaku. Statistik tu tak menipu, Sufi. Kita punya average bolos tu lebih kurang 1.3 1.4. So yang ini pun kira macam analisis ya kan? Betul kan? Okay. Jadi bila kita sebagai head coach, posisi saya adalah attacking. Okey. Saya perlu cari assistant yang berlatar belakangkan pemain pertahanan. Sebab tu saya tak kenal siapa Giant ni. Saya melalui seorang kawan yang lain lah. Okey. Yang saya nak tu adalah Coach Kamal Daud. Okey. Tapi dia dah dipancing oleh pasukan lain lah. Pulau Pinang. Oh. Sama dengan Sultan Penang. Okey. Dan saya berujuk dengan seorang kawan lah, Saiful Nizam Kamis. Okey. Dia berada dalam tim Selangor, so dia recommend lah Coach Giant ni. Oh. Bila saya sidik latar belakang, saya tengok dia pemain pertahanan, bekas pemain Selangor. And then dia pun orang cakap pernah berganding dengan Ashraf Hanafiah. Oh, kan? okey. Jadi kita tengok latar belakang ni, dia boleh bantu saya. Dia boleh bantu, bukan cakap bantu saya, dia boleh bantu pemain saya perform. Jadi saya tengok, saya buat paperwork. Okey. Presiden setuju, kita ambil dia lah macam tu. Kemudian yang kedua dia yang macam contohnya macam Ustaz Bedo Zaman tu, Ustaz tu kan. Dia tak ada latar belakang sebagai jurulatih, tapi dia tu selalu ikut FB saya. Komen positif kan. Yang sama dengan saya punya kitman tu, Cikgu Adham. Okey. Di Ustaz tu, kerohanian tu amat penting. Macam Gabriel cakap dia solat kan. Memang kita menghadapi semi-final dengan final tu, apa yang kita buat kat sana, Sufri? Kita buat solat hajat, kita buat solat hajat, kita buat bacaan Yasin. Sebab sampai satu ketika taktik dah tak penting lah. Mental dengan kekuatan diri dia. Kerohanian kan dalam. Contohnya Sufri, nak tenang penalti tu. Bukan mental sebarang mau kuat. Kita alhamdulillah lah 5-5 pendang kita masuk kan. Tengok macam saya tengok penendang yang keempat serian tu kan. Bukan keeper kita save pun, tapi bola tu melambung tinggi. Tu cakap memang debaran tu. Penendang keempat kelima tu memang Yalah maksud coach tadi football with brand tadi. football with brand. Ia bukan sekadar main bola atas padang, tapi di luar padang kita sesama tim, sesama coaching, solat yang bukan beragama Islam pun ada cara nyampun. Kerohanian yang diterapkan dalam tim Miri FA tu. Betul coach ya? Betul, penting. Ialah sebagai amat penting lah kita buat. penting, Kita jemaah dengan budak kan. Kemudian yang Kristian tu dia ada geng dia buat semayang dengan dia. Tapi yang paling penting Supri, lepas kita buat tu, saya bagi tahu dengan players lah. So you kena minta restu mak bapak kan. Betul. So dia telefon mak bapak dia kan. Sebab itu kalau Supri lah ada anak bermain dengan saya kan, serahkan anak dengan saya. Macam mana tu? Amanah tu. So kita tengok kita punya flow team macam tu. So bagi confident ibu bapa lah. Nak budak-budak tu bersama dengan kita. Betul, so kita pelihara dia dengan baik. Coach, di Miri ada banyak lagi ke player-player kita yang berbakat sebenarnya tapi di ketengah kan? Kita macam pemilihan tahun ini Sopri. Sebab saya berani cakap lah kan. Kita bukan yang the best Miri kita bawa ni. Bukan the best Miri. Sebab masa pemilihan di yang juara tu? Yang juara ni bukan the best Miri. Masih banyak lagi yang ada. Sebab semasa saya buat pemilihan di Miri tu, saya tahu sekelompok kawasan tu dia tak nak turun atas sebab peribadi ke apa saya tak tahu kan. Tapi saya tahu masih banyak yang boleh lagi. So yang turun yang ini aja depan mata saya. Lagipun contohnya hari tu kita buat pemilihan untuk kota pemain Piala Belia. Piala Belia. Kita boleh 5 orang bermain. Tapi bila kita buat selected, yang datang tu 4 orang saja. Padahal melambat juga pemain Piala Belia kat Miri ni. Sebab apa coach ya? Tak tahu, mungkin ada tahu sebab format kejohanan ni pemain boleh memilih pasukan yang dia nak main. Mungkin pasukan lain offer lain. Jadi apa tugas saya yang turun tu makna dia nak terpilih lah kan. Jadi saya bekerja dengan yang tu aja. Saya cakap saya berani bagi jaminan banyak lagi ya bakat Miri. Boleh dijungkil lah kan. Banyak lagi. Kami Nangga Biodata coach pun penuh sebenarnya. Coach ada sikit lagi yang kita belum cerita pasal coach pun salah seorang bukan AJK lah kan dalam Persatuan Jurulatih Malaysia coach ya. Ya. Sebagai apa coach? Dilantik sebagai apa? Bukan saya mempunyai hubungan baik dengan orang. Jadi masa tu saya macam diminta lah untuk bertanding exco, tapi masa tu saya menolak. So masa tu saya belum ada lesen A lagi. Segan lah kan. Kan. Jadi kali ni untuk pemilihan exco Persatuan Jurulatih Bola Sepak Malaysia pada 31 Disember ni. Presiden dia sebelum tu Coach Satya. Coach Satya Nadan. So untuk pemilihan Persatuan Jurulatih Bola Sepak Malaysia exco untuk AJK baru, saya akan bertanding lah untuk jawatan exco. Saya rasa insya-Allah lah kalau tak ada berintal, kalau menang kan, kalau menang berada dalam adalah wakil Sarawak kan. Ada wakil Sarawak dengan Borneo. Jadi banyaklah kita akan bawa lah.
Kalau dah khusus-khusus masuk dalam apa-apa tim ya, kat sini. dalam satuan ya, banyak benda yang coach akan boleh mbak ke Miri lah especially, and then untuk Sarawak lah kan. Ya. Coach, last lah, banyak lagi sebenarnya kita nak cerita coach. Mungkin kita ada round 2 ke apa ke, separuh masa kedua ke kelak kan untuk borak-borak bola tu kan. Sarawak Kerentok dah main turun ke Liga M3 kan, main ke Asia. So kita nak naikkan balik bola sepak Sarawak. Macam coach cerita dengan kami tadi kan, sebelum kita live kita berborak dengan coach pasal Jepun ya coach. Jepun ya coach pasal Jepun ya, macam ni yang naik. Kalau boleh kita pun nak belajar daripada Jepun kan. Yang pun gagal nak masuk World Cup dulu, yang try. Mungkin coach boleh ceritakan sikit lah. Saya mau juga jadi coach. Mun saya jadi coach, siapa mau live? Saya jadi live lah. Saya boleh live. Okay coach. So macam ni, Jepun ni dia tak pernah masuk Piala Dunia tu. Sebelum inilah, sebelum ni. Dia bermula pada, saya ingat tarikh 28 Februari 10 tahun 1993. Di mana itu perlawanan terakhir kelaikan Piala Dunia di Doha, Qatar. So dalam pertemuan tersebut, Korea Selatan menentang Korea Utara, and then Arab Saudi menentang Iran, dan Jepun dia menentang Iraq. Dalam game itu, Jepun dia melayak diri ke Piala Dunia buat kali pertama jika menumbangkan Iraq. Tapi apa yang berlaku? Perlawanan tu serentak. Jadi dalam perlawanan tersebut Jepun leading 2-1. Sehinggalah minit 92 dah habis dah, nak habis masa tu, minit 92. So pemain daripada Iran, Jafar Arman, dia skor minit 92 tu. Kedudukan 2-2. Kemudian kebetulan pula Korea Selatan menang pula lawan dengan Korea Utara 4-0. Kemudian Arab Saudi menang juga lawan Iran 4-3. Jadi kedudukan mata sama, Jepun hanya kalah 1 gol. So kejadian itu dinamakan sebagai The Agony of Doha lah, Jepun, ataupun tragedi di Doha. Tapi bagi Korea Selatan dia sebut sebagai apa nama tu, keajaiban Doha, sebab jaringan dia layak kena bantuan daripada pemain Iraq minit akhir tu 92 tu. Jadi kalau kita tengok Jepun, dia memang frust. Kalau kita tengok video balik kat YouTube kan, dia memang terbaring, frust, kecewa kan. Tapi macam mana dia bangkit? Daripada bertitik tolak, daripada situ tadi dia buat revolusi. 1991 dia pergi ke Malaysia, dia belajar macam mana menguruskan pengendalian bola sepak semi pro tu kan. 93 tu dia dah hampir-hampir nak layak. And then waktu dia Jepun ni dia sinonim dengan Johor. Dia play off JDT ya. Tahun sebelum tu dia layak ke Piala Dunia di Stadium Lakin tu lah. Jadi apa yang kita nampak daripada situ, Jepun dia bersatu tu saja. Kita ni tak ada hal, Sarawak dia dalam rundum apa tak ada hal, tapi kita kena naikkan lah. Macam Sufri kan, dia ada peranan saya ada peranan saya kan. Jadi yang paling penting sekarang, siapa kita punya leader? Sebab kalau banyak kawan-kawan dekat saya Semenanjung kan, masalah bola sepak Sarawak ni. Saya cakap kita tak ada leader lah. Dulu kita ada Allahyarham Datuk Arifin, bila Datuk Guza, bila dia bercakap semua follow kan. Sekarang ni kita rindukanlah seorang kepimpinan kan. Datuk arwah Datuk Arifin, Datuk Guza, Sudarsono kan. Ya. So coach, akan ada pemilihan FAS lah kan. Ya. So mungkin ada siapa-siapa punya jadi presiden tu yang harus bangunkanlah balik bola sepak Sarawak tu. Untuk bagi coach lah, untuk presiden baru lah. Mungkin ada bukan kata-kata semangat lah, maksudnya apa yang perlu dibuat lah kan. Start daripada akar umbi ke apa ke. Sebab sekarang kita tengok isu ni dah berlarutan jugalah Sufri, sehingga menjadi perhatian masyarakat. Premier Sarawak pun kan? Premier Sarawak pun dah menegur tu keadaan bola sepak kita, sebab di situlah kegilaan sukan nombor 1 kan. Sukan nombor 1 kita kan. Jadi sebagai berat juga tugas presiden baru lah, tapi tugas yang pertama adalah menyatukan semua komuniti bola sepak ni. Sebab dia kena bermula dengan struktur. Sebab yang saya tengok kan, nak cakap kita tak ada duit, kita ada duit lah. Tapi struktur tu kita kena bina lah. Jadi macam contoh dia, saya sekarang kan, belum dalam rekod saya lah, ni, betul kalau fakta saya salah kan. Saya daripada fakta saya, belum pernah jurulatih Sarawak sekarang, bukan bekas pemain. Bukan bekas pemain ya? Saya tak boleh namakan dengan saya siapa. Bukan bekas pemain yang melatih pasukan Sarawak Piala Belia ke, Piala Presiden ke, ataupun semua bekas pemain. Maksud saya, kalaulah kita tengok kan macam presiden baru nanti ataupun pihak SSC ke apa kan, kalau macam pandangan saya lah, ni pandangan peribadi saya, kalau dia tawarkan iklankan jawatan tersebut,
and then buat satu Panel khas. pemilihan khas. Yes. So bagi tahu pihak yang berkepentingan lah. Contohnya kita ada satu wakil daripada MSN, satu wakil daripada FAS, satu wakil daripada Jabatan Pendidikan Negeri Panel Sarawak. lah kan. Panel. So pemilihan jurulatih tu Lebih contohnya kita nak buat pemilihan untuk jurulatih Sukma. Okey. Kita kena interview melalui proses interview, and then kita kena buat presentation. Yes. Apa planning kita program kalau you sebagai ketua jurulatih, apa planning, dan penilaian dibuat oleh pakar-pakar ni. Sekarang ni tak ada kaitan you kawan saya, you nak saya masuk tak boleh, tapi kita Panel kena ada khas. panel khas. Baik itu tugas yang paling sukar FAS ataupun SSC sekarang adalah meletakkan orang yang betul pada tempat yang betul. Itu yang pertama tu. Kalau you letak orang yang salah dekat situ, macam mana nak yang bawah tu nak betul kan? Betul. Jadi, yang atas perlu betul. Perlu betul. Jadi pendapat saya lah, saya yakinlah saudara tadi Tuan Moshidi Frederick, yes. baru menjawat jawatan sebagai pengarah MSN kan, MSN, dengan yes. kemudian CEO untuk selanjutnya. Dia pun saya ingat dia pun faham teguran daripada Premier Sarawak. Dan dia akan, mungkin kita tengok apa perancangan dia, sebab dia baru revolusi dia baru bermula. Saya ingat sebagai pengarah MSNN atau CEO baru kan, dia kena tinggalkan legasi. Betul. So ini ruang untuk dia catch up. Yes. Macam tu. Coach, Ya. Presiden baru yang menerjui FAS tu pula, untuk kami lah, pendapat kami lah, bukan pendapat orang lain dan pendapat peribadi kami lah kan, nya harus berfikir di luar kotak. Jangan berfikiran secara lama-lama dulu mari. Kerana itu ada modern football. Nya perlu alert dengan semua, and then nya perlu berfikir di luar kotak. Maksud kami bukan apa, sebab ada benda yang di dalam lain, di luar mungkin ada lebih bagus lagi. Contoh ajalah. So perlu berfikiran terbuka, menerima sebuah kritikan. Yang pentingnya berfikir di luar kotak tadi ya. Ya, yang paling penting lah bagi kami. Untuk pendapat kami ajaklah. Kan. Sama juga dengan Kos Supri. Kos Supri ni kalau hati tisu, Yes. cepat koyak, you Betul. jangan jadi kos lah. Betul. Tak boleh. Sama juga dengan saya, kadang-kadang macam saya kena membiasakan diri dengan tidak ambil tahu, buat-buat tak tahu. Macam benda. Kalau saya ambil tahu banyak perkara, kepala saya pun pening. Jadi itulah Supri cakap tadi, kalau nak jadi presiden ni, you adalah bola sepak ni milik masyarakat, dan dana yang dapat daripada persatuan tu adalah dana rakyat. Yes, So duit kalau rakyat. you salah gunakan betul dana tu, you tak urus dengan betul, rakyat Amanah. akan marah. Betul. Kan? Bila rakyat akan marah, silap-silap dia berkait dengan faktor politik balik. Yes. Macam And then kita pun si mau player-player berbakat di Sarawak tu diambil oleh negeri lain. Memang bolehnya pergi negeri lain, saya ada masalah untuk kembangkan bakat, gaji mungkin lebih besar. Tapi biarlah main dengan Sarawak dulu. Bila nak bagus main dengan Sarawak, tim lain nak ambil pun siapa. So kita nak ucapkan tahniah lah dengan Filimon dah main dengan Negeri Sembilan, buat sign kontrak coach ya. Ya. Tadi Supri kita pun dapat tahu perkabaran tadi kan. Okey. Pagi tadi saya pun dah maklum dengan Presiden Miri FA, saya dah maklum dengan Timbalan Presiden di mana 4 orang players Miri lah kan. Okey. Berkemungkinan besar lah akan dipanggil trial untuk pasukan FAM MSN. Maknanya dekat situ ada orang luar nampak budak kita ni. 4 orang tu bukan sikit tu. Orang luar nampak. Nampak? Sebab sekarang kita macam SSC Cup tu, dia live. Jurulatih tu tengok kat sana. Yes, Dia betul. akan tengok pelawanan, kita akan dia telefon kita, tanya pemain ni, kita rekomen, okey. Mungkin dalam sebelum Kismas dia orang kena pergi sana, dia trial kan, dia minta biodata. Jadi seorang lagi dah kena lama oleh Perak. Keeper. So dah 5 kan? 5. Jadi tu cakap macam saya nak tahan macam mana? Kesian budak-budak ni. Tu cakap kalau boleh Supri pun nak kan, kalau boleh kita main dengan Sarawak dulu. Dengan Sarawak dulu lah, yes. Kalau kita tak ada platform, ke mana dia nak pergi? Itulah saya cakap sekarang ni tim dah start pemilihan, kita belum lagi buat kan. Budak-budak pun dah tahu macam mana nak pergi mana. Jadi bila ada lamaran macam itu, saya pun merujuklah dengan pihak yang dengan macam mana budak ni, kita nak benarkan dia pergi ke macam mana. Sebab saya ingat kalau berdepan dengan pasukan FAM MSN tu, itu bagus juga tu. Kualiti lah. Quality Main juga. dalam liga lah kan. Main dalam liga Liga yang simpanan. lebih kompetitif lah kan. Teruskan perjuangan coach, selamat maju jaya. Seaboy KB live on XVAI. Okey coach, kita dah terlebih masa sebenarnya. InsyaAllah kalau ada masa, ada ruang dan waktu lagi, kita akan pula live lagi dengan coach. Mungkin kita sembang dengan tajuk yang lain lagi sikit, ataupun tambah lagi apa yang tajuk yang kita sempat lagi tu. Banyak lagi sebenarnya kita nak cakap dengan coach Hakimi tu. Last word coach Hakimi sebelum kita nak habiskan live dekat Valley Cafe tu. Last word. Last word. Secara peribadi saya sayangkan bola sepak Sarawak. Saya cakap macam personal daripada saya sekarang,
Bukan tak ada tim nak, ada kan. Tapi nak melangkah keluar tu, aduh Sufri, berat betul lah. Rasa nak melangkah keluar. Banyak nyamuknya kan. Banyak yang, sebab saya terlalu sayang kepada sepak Sarawak. Sebab bila saya tengok SSC Cup ni kan, daripada persingan awal sampai ke grand final, kita ada banyak bakat lah. Tim Kelantan kan yang offer coach? Belum tahu lagi ya? Belum tahu lagi. Belum tahu lagi ya? Belum tahu lagi. Okey. Tapi kalau ada ruang atau peluang mau keluar lah. Itu kena bincang dengan family dulu Family first lah kan. Family first dulu. Okey. Kami di Bintulu hujung minggu ada live M5 tuan. Okey, terbaik talk show. Terima kasih. So insya-Allah ada masa lah kita akan live lagi. Ya. Kita akan buat lagi dekat Valley Cafe tu. Coach mudah-mudahan yang nampak family makan situ coach ya. Ada apa shell out situ coach? Shell out tidak. Ada shell out. Baru pertama kali sampai sini lah. Pertama kali ya? Pertama kali sampai shell out. So boleh jumpa dengan saya lah. Saya tutup pukul 9 malam ataupun dah nak tutup dah sebenarnya, tapi sebabkan kita pun live. InsyaAllah ada masa lah kita pula lagi live ke coach ya. Mungkin kita cari tajuk-tajuk lain. Mungkin ada offer dah masa yang ni tahu kan, ataupun dah pergi ke tim-tim lain kah. Hebat coach Haris Daniel komen dok. Mungkin kita pun player ke apa coach ya. Terbaik talk show, thank you. So kita akan lanjutkan kelak. Kita pun live tu mungkin next kalau kami ada masa, kita plan lagi dengan coach tajuk-tajuk yang lain coach ya. Ya, saya harap kita ni lah macam persatuan bersifat bahagian ataupun badan-badan. Saya harap saya dapat berkongsi ilmu lah. Betul. Kalau macam contohnya, macam saya sukalah saya tengok macam Mukah lah. Mukah, macam persatuan bersifat Mukah. Kalau kita dapat berkongsi dengan dia, budak talent senang baik-baik lah. Jadi macam ni paperwork kan, macam mana kita buat paperwork, macam kita buat planning. Kalau kita ada satu program khas untuk dia orang ni, memang kita nak buat lah. Untuk kita nak berkongsi ilmu lah macam tu. At least kalau ada persatuan lain yang nak jemput coach pergi talk show ke Datuk pun kita boleh pola. Kita lah, pergi seluruh Sarawak ke apa kan. Doakan aja lah Sufri, saya dapat jawatan sebagai exco PBJM tu. Kalau saya dapat Persatuan Jurulatih Bersifat Malaysia tu, banyak benda saya akan buat untuk Sarawak. Sebab InsyaAllah kita saya doakan. ada platform. Saya ada platform. Ada ruang. Sekarang ni saya tak ada platform. Tak ada platform, betul. Terbaik Mas Sufri Channel, thank you. Coach, last. Kami lupa nanya sikit soalan tu sebenarnya. Coach, kalau kita dengar coach-coach lain di luar dah pakai windbreaker, pakai tracksuit, tapi coach dengan smartnya, baju long sleeve, lipat kan, baju collar, smart coach. Sebab apa coach? Last soalan last. Bila kita dilantik sebagai jurulatih tu, ketua jurulatih kan, Sufri, kita bawa image persatuan. Kita bawa image persatuan, kita membawa image komuniti bola sepak Miri. Jadi kalau saya cacah baba dia image pun tak apa-apa baik. Bagi saya ini adalah kalau nak membina karier kita bermula daripada sini. So malam tu pun coach pun smart malam tu. Kami nanya coach pakai baju apa malam tu? Baju hitam. Collar. So okey. Kita endkan dulu live kita malam tu. InsyaAllah kalau ada masa, ada ruang dan waktu, kita akan live lagi dengan coach dengan tajuk-tajuk yang lebih menarik lagi sebenarnya. Harap ada kesinambungan talk show seterusnya. Ada orang nanya coach. Banyak juga Supri orang komen banyak orang komen. Kita dah mula grafik video kan. Kita war-warkan. So alhamdulillah lah. Jom dilutongnya dah. InsyaAllah ada masa kita akan live lagi dengan tajuk-tajuk lain. Mungkin kita boleh seorang lagi ada player ke apa kan sambil bercerita, yang player Miri FA yang bawah 20. Bagus juga talk show ni. Alhamdulillah. Kita ada phone in. Mula-mula kita nak call ex-boss kami, kawan kepada Coach Hakimi juga, Abu Bakar Atan. Malam tu ada game dekat KL, ternyata si dapatnya dah. So next time kita akan callnya insyaAllah. So okay, thank you so much. Terima kasih lagi sekali dengan Coach Valley Cafe. Thank you. Yang sponsor kita High Peng dok, yang pun signature. Ada fries, ada wonton lagi. Kita belum makan, lepas tu kita akan makan. So thank you guys, thank you untuk support live malam tu. Semua yang komen-komen, so masih boleh share dalam kita pun Facebook yang lain, kawan-kawan share je. Dengar apa yang Coach Padah, ada benda yang kita boleh nak bangunkan balik bola sepak Sarawak lah. Especially yang di Miri tu, bakat yang masih banyak. Kami pun masih berbakat sebenarnya, tapi umur dah meningkat lah. So okay Coach, terima kasih. Kita jumpa lagi dalam next live Coach ya. InsyaAllah. Thank you so much.